Terima kasih dan anda kembali bersama kami dalam era perbincangan berkaitan dengan virus COVID-19. Sepanjang hari ini kita akan bawakan pengisian terkini berkaitan dengan virus tersebut dengan varian-varian baru yang dikenal pasti daripada negara China. Apa yang telah berlaku di sana dan kesannya kepada seluruh dunia berikutan lambakan pelancong yang akan keluar menziarah ke luar China buat pertama kali sejak beberapa tahun sebenarnya. Dan dalam pada itu mereka membawa bersama varian-varian baru dan lama yang kita rasa sudah tidak ada lagi dalam dunia ini seperti varian Delta. Jadi persoalannya, adakah negara seperti Malaysia bersedia untuk satu gelombang COVID yang baru? Bersama saya di studio untuk membincangkan persoalan ini, Profesor Madya Dr. Sharifah Faridah Said Omar, Ketua Unit dan Pakar Perunding Penyakit Berjangkit Jabatan Perubatan bersama Pusat Perubatan Universiti Malaya. Terima kasih kerana bersama kami, Doktor. Dan kita kembali membincangkan topik ini. Penjarakan kita pun ditambah disebabkan kita kembali membincangkan COVID-19. Jadi seluruh rakyat Malaysia rata-rata telah pun menerima vaksin dan kita juga ada pelindungan daripada imuniti secara semula jadi apabila ada yang dijangkiti virus dan telah sembuh semula. Jadi pada dasarnya kita dapat lihat bahawa negara kita, rakyat kita bersedia, tahap imuniti mereka bersedia untuk menghadapi satu gelombang yang baru. Itu pada pandangan mata kasar, tapi mengikut pandangan pakar pula, apakah kita telah bersedia? Terima kasih, selamat pagi Malaysia dan juga Terence kerana menjemput saya pada pagi inilah. Jadi sama ada Malaysia bersedia untuk gelombang-gelombang baru. Persediaan tu banyak faktor yang membuatkan kita bersedia atau tidak. Terutama sekali perlindungan pada diri kita sendirilah, seperti yang dikatakan tadi, sama ada kita punya vaksinasi ini sudah lengkap atau tidak. Memang betul vaksinasi kita, vaksinasi primer dos 1 dan kedua memang sangat baik. 80% ke atas secara keseluruhan dan 95% ke atas untuk adult population. Tetapi kalau kita tengok dari segi booster memang jatuh ketara sekali. Contohnya booster kedua tidak sampai 2%. Dan golongan yang sangat vulnerable cuma 5-6% sahaja. Jadi kalau kita membincangkan dari segi sama ada kita bersedia secara individu untuk menangani gelombang-gelombang baru COVID, saya rasa kita tidak berapa bersedia lagi dari segi imunisasi diri kita sendiri. Tetapi perlindungan ini bukan sahaja bergantung kepada imunisasi di badan kita. Ia juga bergantung pada faktor-faktor lain. Sama ada kita sentiasa memantau gelombang-gelombang baru yang datang ini, sama ada kita sentiasa memantau varian-varian yang datang, apakah kesannya kepada diri sendiri. Seperti kita tahu banyak ada varian. Ada varian membimbangkan, ada varian tidak berapa membimbangkan. Jadi adakah varian Omicron ini sesuatu yang agak membimbangkan atau tidak? Tentu sekali penularan COVID-19 dengan Omicron varian memang sangat tinggi. Tetapi adakah ia menyebabkan penyakit yang sangat serius? Itu adalah persoalan yang kedua. Jadi banyak yang perlu kita lakukan dan kita perlu lihat dari segi apakah benteng-benteng pertahanan kita. Vaksinasi, imunisasi cuma satu faktor sahaja. Jadi kita juga dengar perkabaran bahawa ada varian-varian baru selain Omicron yang baru saja bertapak di persada antarabangsa disebabkan oleh pelancongan daripada negara China. Dan seterusnya juga ada varian lama seperti Delta yang telah kita lupakan namun kembali membuat comeback disebabkan oleh penularan daripada negara China yang sebenarnya pada dasar mengamalkan zero COVID policy, tapi rasanya kita pun dapat lihat bahawa kesannya tidak seperti yang diharapkan. Jadi apakah sebenarnya kita bersedia untuk varian-varian baru dan lama disebabkan kita telah sebati dengan varian Omicron sebab dia sudah menular di kalangan rakyat Malaysia dan rasanya semua sudah pun ada terkena satu jangkitan ataupun sebaliknya. Jadi adakah dengan jangkitan-jangkitan yang kita telah alami sebelum ini dan imuniti semula jadi yang kita telah bina juga ditambah dengan proses imunisasi, adakah kita bersedia untuk varian baru dan juga varian yang lama? Kita sentiasa belajar berkenaan varian-varian ini dan apakah impak setiap varian terhadap individu itu memang berbeza-beza. Tapi yang kita pasti tentunya setiap kali kita kena infection, dapat jangkitan COVID, memang badan kita akan membina imuniti.
ditambah lagi dengan vaksinasi yang telah diberi. Memang vaksinasi yang sedia ada sekarang ini sebelum bivalent masuk ke negara kita, memang vaksin yang berdasarkan varian yang pertama, yang original. Dan ramai orang kata vaksin ini sudah tidak berkesan untuk varian-varian yang baru. Itu tidak benar 100%. Sebenarnya vaksin ini masih lagi berkesan, mungkin tidak setinggi yang kita mahukan atau pada permulaan, tetapi perlindungan itu masih ada. Sebab itu walaupun kita kata varian Omicron ni sesuatu yang boleh selok-belok mengelak daripada varian baru ni, tapi masih ada protection di situ, sekurang-kurangnya untuk 2-3 bulan pertama, dan perlindungan terhadap COVID yang sangat serius masih lagi tinggi. Jadi mengapa tidak ada vaksin yang dihasilkan yang berdasarkan Omicron, iaitu varian terkini? So, bivalent vaksin yang kita harap akan tiba di negara kita pada hujung tahun ini diubah suai supaya masukkan varian Omicron juga. Dan sudah ada banyak negara yang menggunakan bivalent, tetapi bila mereka membuat kajian, nampakkan memang kesan dia ada lebih baik sikit, tapi bukanlah sangat ketara yang kita perlu tunggu bivalent ni dan tidak mengambil vaksin yang sedia ada. Jadi sebab tu memang vaksin ni memang sentiasa evolving. Seperti flu vaksin, setiap tahun kita tukar flu vaksin sebab varian ni sangat berubah dengan cepat sekali. Tapi tidak bermakna varian yang lama atau vaksin yang lama tidak berkesan langsung. Itulah satu yang kita perlu betulkan. Seterusnya, apabila kita melalui zaman pandemik, kita telah belajar bahawa masyarakat yang kurang sihat, mengalami diabetes dan juga mengalami tekanan darah tinggi dan sebagainya, komplikasi-komplikasi ini yang memberikan mereka satu tahap keberjagaan yang lebih tinggi. Kita lebih bimbangkan mereka ini. Jadi, adakah rakyat Malaysia mengubah gaya hidup untuk menjadi lebih sihat? Kerana penyakit-penyakit tidak berjangkit ini menjadikan mereka terletak dalam satu kategori yang lebih berbahaya, lebih perlu berwaspada. Adakah kita sebagai sebuah negara telah berjaya mengubah sikap? Tentu sekali tidak. Malangnya masyarakat kita masih ramai yang obesiti, terutamanya kita punya tahap kencing manis yang sangat tinggi. Warga tua kita semakin ramai. Sekarang Alhamdulillah semakin ramai yang hidup lebih lama, tapi maknanya warga tua kita juga akan bertambah ramai juga. Dan kesedaran itu, pencegahan kesedaran itu masih kurang dalam negara kita. Jadi rakyat mesti faham yang penyakit ni bukan sekadar detect, mengesan penyakit dan merawat. Langkah yang pertama tu, pencegahan itu sangat-sangat penting. Dan kita rasa COVID-19 itu juga mengajar kita berkenaan betapa pentingnya pencegahan ini. Dan apabila kita ada risk factor seperti yang disebutkan tadi, bukan sekadar COVID saja, banyak penyakit yang kita akan lebih serius kalau kita dapat penyakit itu. Denggi contohnya yang kami hadapi setiap hari. Orang-orang yang ada penyakit ini pun lebih risiko kepada apa kita panggil non-communicable diseases, sakit jantung, stroke dan sebagainya. Jadi penyakit-penyakit kronik ni memang sesuatu yang perlu diambil berat, perlu dihindari dan dikurangkan risikonya. Kalau dapat pun kencing manis atau darah tinggi, kita mesti ambil langkah-langkah untuk mengawal penyakit-penyakit ni semua supaya kalau kita dapat penyakit lain, dia tidak akan menjadi terlalu serius. Ya, dan BMI mungkin adalah satu indikator yang paling asas yang boleh kita guna untuk mengukur sama ada kita berada dalam keadaan sihat ataupun tidak. Betul. Ada indikator lain yang lebih mendalam yang sebenarnya harus kita lakukan. Pemeriksaan kesihatan secara percuma juga ditawarkan di klinik-klinik kerajaan. Jadi kita perlu merebut peluang ini untuk melihat tahap kesihatan kita, untuk kita memantau sendiri tahap kesihatan kendiri. Tapi seterusnya ada golongan yang berisiko seperti yang kita lihat di China, iaitu mereka yang telah mengalami pemindahan organ dan sebagainya, yang menggunakan ubat untuk mengawal tahap imuniti badan supaya tidak melawan dan menolak organ yang baru saja diterima. Jadi golongan ini sebenarnya terpaksa hidup dalam keadaan sentiasa peka kepada jangkitan. Apakah langkah-langkah untuk kita membantu golongan ini? Kerana di China, apa yang kita tahu daripada WeChat dan sebagainya, mereka yang telah maut adalah sebahagian besar dalam kategori penerima organ. Ya.
Ini bukan saja di China, di mana-mana juga. Cuma mungkin kadar pemindahan organ di China lebih tinggi kerana kawasan yang besar. Tapi di negara kita juga di mana-mana saja. Dan bukan sekadar pemindahan organ, ada banyak penyakit-penyakit di luar sana yang memerlukan ubat untuk mengawal tahap imunisasi. Jadi ini kita panggil orang yang immunocompromised atau immunosuppressed. Jadi golongan ini memang masih perlukan vaksin. Walaupun tindak balas mereka terhadap vaksin itu mungkin tidak setinggi orang biasa, tetapi saya yakin ada tindak balas vaksin itu yang boleh menghasilkan antibodi. Tetapi kita juga ada langkah-langkah lain untuk pesakit-pesakit yang lebih vulnerable ini jika mereka terkena COVID-19. Contohnya, jika seseorang yang berisiko tinggi, termasuk yang mengambil ubat untuk merendahkan imun sistem ini, jika mereka terdapat COVID, mereka perlu segera dapatkan rawatan, pemantauan, dan ada ubat-ubat antiviral yang boleh diberikan seperti Paxlovid, Remdesivir dan sebagainya. Pada masa yang sama, ada juga sesuatu yang kita panggil monoclonal antibody. Yang ini susah sikit nak dapat sebab the Joe Rogan monoclonal. Jadi infusi antibody yang diberikan setiap 6 bulan itu juga salah satu langkah untuk memberi perlindungan kepada golongan yang lebih berisiko tinggi. Kosnya lebih tinggi. Ya, betul. Berbanding Jadi pemilihan itu sangat penting. Jadi ini adalah beberapa kaedah yang telah pun ada di pasaran, Remdesivir dan juga Paxlovid. Dan untuk rakyat Malaysia juga pilihan-pilihan ini ada. Sejauh mana rakyat Malaysia boleh mendapat rawatan ini jika diperlukan, jika dijangkiti teruk? Contohnya Paxlovid itu kebanyakan klinik kesihatan dan baru-baru ini juga banyak klinik-klinik swasta sudah boleh menawarkan Paxlovid. Jadi jika mereka memenuhi kriteria yang diperlukan, mereka boleh mendapatkan Paxlovid dari tempat-tempat ini. Remdesivir perlukan infusi, jadi mungkin lebih pada di hospital-hospital lah. Jadi mungkin tidak semudah seperti kita pergi ke hospital mendapatkan ubat batuk dan sebagainya, tetapi kebanyakan pusat-pusat primer seperti klinik kesihatan dan banyak juga GP yang lebih mengetahui penggunaan Paxlovid ini dan boleh memberikan ubat ini juga. Okey, Doktor, soalan terakhir sebelum kita menutup perbincangan ini. Kalau saya sudah mendapat booster tahun lalu, adakah saya perlu menambah booster kedua pada tahun ini? Booster kedua ni saya rasa sangat-sangat disarankan kepada sesiapa yang di dalam golongan berisiko tinggi. Berisiko tinggi. Tetapi pada masa yang sama, saya rasa sesiapa saja yang berumur 12 tahun ke atas boleh mendapatkan, 18 tahun ke atas boleh mendapatkan booster kedua ini. Sebab walaupun saya pun berdepan dengan orang selalu kata dah ambil booster pun kena juga infection. Memang dia punya effectiveness tidak setinggi yang kita mahukan, tetapi lebih baik daripada orang yang tidak mengambil booster langsung. Jadi apa-apa perlindungan yang kita boleh dapatkan, kita perlu grab, ambil itu dan mungkin kita dapat melindungi orang yang lain juga. Baik, terima kasih Dr. kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia. Saya rasa topik ini akan terus kita bawakan kepada anda, melihat kepada keadaan yang berlaku di negara-negara lain. Negara kita juga tidak terkecuali. Kita akan berehat seketika dan akan kembali bersama anda. Kita akan bincangkan hubungan dua hala Malaysia-Indonesia selepas ini. Jangan ke mana-mana. Negara ini rusak.